uh, hari ini kita akan tengok topik yang baru, iaitu topik theodolite. So theodolite dan penggunaannya, okey. Theodolite ni dia merupakan satu alat, ada gambar dia, ni lah gambar. Dia merupakan satu alat untuk menggunakan untuk digunakan untuk mengukur sudut. Secara basically dia adalah untuk mengukur sudut. Apa sudut yang nak diukur? Ada dua. Satu sudut horizontal angle dan satu sudut vertical angle. So dalam gambar rajah yang ditunjukkan pada skrin awak ni, ini contoh mudah untuk pengukuran sudut ufuk dan sudut pugak. Sudut secara ufuk adalah sudut secara mendatar, melintang ke kiri ke kanan. Kalau kita berdiri, kita pusing, kita pandang pada satu arah, bila kita pusing sampai ke arah tu balik, so total adalah 360 darjah. So untuk sudut vertikal pula, dia sudut menegak. Sudut ni biasanya naik turun lah, dia sudut dongak dan sudut tunduk. Pun pusingan dia juga sama 360 darjah. So ada, ini contoh gambar theodolite. Dia ada transit theodolite dan non transit theodolite. Ada theodolite yang satu hala dan boleh pergi dua hala. Nanti ni saya akan terangkanlah bahasa amali nanti apa yang dikatakan transit theodolite dan non transit. Okey. Sekarang kita bagi kepada sedikit tentang sejarah theodolite ni. Theodolite ni dia terbahagi kepada beberapa kategori. Yang pertama dipanggil vernier theodolite. Ini zaman-zaman awal lah penciptaan theodolite. Vernier theodolite ni dia punya komponen utama dia, dia ada leveling head, itu satu tapak untuk mengaraskan theodolite tersebut. Kemudian circular plate, dia ada bubble bulat. Kemudian ada teleskop, dia ada teropong. Kemudian dia ada vertical circle, satu bulatan yang boleh memusingkan teleskop tersebut secara vertikal, secara atas bawah. Dia boleh pusing, boleh. Kemudian bila dah maju sikit, theodolite ni evolusi pembangunan theodolite, maka terhasillah optical theodolite. So optical theodolite ni adalah satu konsep yang sama. Dia ada teleskop, dia ada circular, vertical, dia ada bubble level. Cuma ciri-ciri tambahan dia adalah dia ada solid cover body. Kalau yang tadi sebelum ni, kita boleh nampak rangka dalam dia. Bila dah maju sikit, dia ada solid cover body. Dan optical scale ni bacaan yang dibaca dalam ni, micrometer reading. So beza dia dengan yang vernier ni. Vernier ni bacaan dia bacaan macam dalam bentuk macam ruler tu, macam pembaris, macam kompas lah, kompas yang awak guna dalam kerja ukur kompas tu, itu dah dipanggil vernier. Bacaan yang kita kena tengok, kita kena kira dia punya gigi-gigi tu ada berapa, so dapatlah bacaan dia. So untuk optical theodolite, dia secara optical scale ni, kalau awak tengok teleskop ni dia ada dua lubang, kanan dan kiri. So yang kanan ni adalah untuk kita fokus pada objek, yang kiri adalah untuk kita ambil bacaan dia. Bacaan dia tu ada dalam tu. Jadi bacaan dia tu dua bentuk analog. Bacaan yang macam meter-meter yang pakai jarum. Dia pakai jarum, dia ada penunjuk, indikator yang menunjukkan bacaan berapa. Nanti mungkin ada kot contoh dia. Macam ni. So kalau tengok dalam lubang bacaan tu, dia keluar macam ni lah. So kalau kita slow motion dengan alat ni ke kiri ke kanan, so indikator ni akan bergerak.
Ini 93 darjah, 94 darjah, berapa minit? 2 minit 20 saat, 2 minit 40 saat. So bagi dia 94, 12 minit 44 saat. Ni zaman-zaman dulu punya Teodolite lah. Okey, ni dipanggil Teodolite, optical Teodolite. Yang first tadi vernier Teodolite. Kemudian yang di era modernnya Teodolite, so masih mengekalkan ciri-ciri asal, cuma kelebihan dia dah masuk era digital lah. So dia dah ada display screen, dia dah ada penggunaan menggunakan bateri, darjah minit dan saat yang tepat, dan sebahagian alat ni dia laser beam, dia ada laser lah, pancaran laser untuk membantu menggunakan alat ni. So inilah yang alat yang akan awak guna masa amali nanti. Okey, 3 jenis Teodolite. Vernier Teodolite, optical Teodolite dan juga elektronik ataupun digital Teodolite. Okey, ini adalah contoh binaan asas sebuah Teodolite. Ini awak tak belajar lah. Ini lebih kepada orang yang nak membuat Teodolite tu. Tapi biasanya benda ni perlu diketahui oleh orang-orang yang menjalankan kerja-kerja menggunakan Teodolite, sebab supaya dia tahu apakah yang boleh dibuat dan yang tak boleh dibuat oleh alat Teodolite. Biasanya maklumat ini terkandung di dalam user manual sesebuah alat tu lah. Dia tunjuk kelihatan rentas kepada alat Teodolite di dalam tu ada apa. Okey, ni Teodolite dulu, nanti awak baca bacaan secara vernier. Inilah sama macam kompas lah yang awak guna tu. Contohlah cara baca dia. Dia masih gunakan gigi-gigi sebagai menunjukkan sudut ke sudut yang lain. Okey, penggunaan Teodolite untuk mengukur sudut, mengufuk dan pugak secara tepat. Ukuran dia memang sangat-sangat tepat. To decide the true north by astronomical observation, untuk menentukan arah utara dengan kiraan-kiraan tertentu. To know the difference between elevation of two points, untuk mengetahui beza sudut antara dua titik ataupun beza tinggi, different in elevation, beza tinggi antara dua titik. To measure height of tower, building and depth of valley, untuk mengukur sebuah menara, bangunan, ketinggiannya dan juga dalam sebuah lembah. Untuk mengukur jarak antara dua titik, boleh juga mengukur jarak, ada cara-cara dia. For the alignment of road, railway, bridge, dams, canal dan sebagainya di atas permukaan bumi. Untuk alignment terowong, memastikan suatu jalan itu lurus, jambatan lurus, pakai Teodolite lah. Okey, itu kegunaan Teodolite. Okey, part of the Teodolite. Ini biasa komponen-komponen sama macam kompas, dia pun ada juga skru-skru khas dia yang kena study sikit lah. Biasanya benda ni ada dalam dia punya user guide manual. Tapi sebagai awak dah belajar Teodolite ni, kena tahulah yang mana dipanggil carrying handle, alat pemegang dia kat mana, vertical clamp dia kat mana, pengunci untuk sudut pugak, pengunci untuk sudut ufuk, optical sight, kemudian tangent screw. Ini ada, ni kalau awak Google banyak, sangat-sangat banyak maklumat tentang ni. Nanti awak check lah satu persatu. Banyak optical plummet, power switch, plate level, leveling screws. Okey, ini akan awak buat dalam amali esok.
istilah-istilah yang biasa kita guna dalam kerja-kerja teolog. Okey. Dalam nota ni bahasa Inggeris, awak juga boleh Google untuk cara dapatkan nota-nota dalam bahasa Melayu. Dan saya pun ada juga nota Melayu, saya akan bekal kepada awak. So, terdolak ni boleh buat dalam dua bacaan. Satu bacaan dipanggil penyelang kiri dan satu lagi bacaan penyelang kanan. So, nanti masa praktikal dia awak akan lebih jelas apa itu penyelang kiri, apa itu penyelang kanan. Okey. Terus lagi sikit. Ada soalan tak setakat ni? Apa nak tanya? Boleh terus tanya. Atau type soalan. Sebelum kita teruskan, kalau apa-apa nak tanya. Temporary adjustment. Okey. Ya, silakan. Kalau nak tanya, silakan. Tanda gaya macam ada orang nak tanya tu. Okey, temporary adjustment ni adalah kata lainnya adalah diri siap alat lah. Macam mana kita nak mendiri siap alat tersebut. So terbahagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama setting, centering, leveling, focusing. Ini sama lebih kurang macam kompas. Macam mana kita nak mendirikan alat ni. Saya akan tunjuk secara praktikal lah nanti. Dan sama lah macam dalam video tu. Mula-mula buka kaki tiga. Kaki tiga tu mestilah stabil. Cara-cara betul, cara tak betul. Terus lepas kaki tiga dibuka, kita akan centerkan tanda di atas tanah tu dengan alat kita nak pasang. Ada dua cara. Yang pertama, kita boleh gunakan batu ladung ataupun pelambab, gantung kat bawah ni, tempat ke paku. Cara kedua, kita gunakan optical plummet. Optical plummet ni dia ada teropong pada alat teodolite tersebut. Bila kita tengok teropong tu, dia nampak paku kat bawah ni. Dua cara untuk kita bagi settle. Dan ada setengah alat yang ni dekat PC tak ada lah. Dia dibekalkan dengan laser. So dia boleh tekan satu petang tu, laser keluar kat bawah, dia boleh letak setepat ke paku. Itu lagi mudah lah. Alat tu tak ada, dekat kita tak ada. Okey. Okey, yang kedua seterusnya leveling. Yang ni masukkan bubble, sama macam kompas. Lepas kita pasang tepat pada tanda di atas tanah, kita akan masukkan bubble bagi dia sama aras. Tapi nak masukkan bubble, kalau kompas senang, kita pegang kompas tu, kita golek-golek je sampai bubble masuk. Tapi untuk ni kita kena adjust kaki tiga. Tengok baca lah. Contoh dalam video pun ada, tengok macam mana nak masukkan bubble. So dia ada bubble yang macam ni lah. Macam step nombor 4 ni. Dia kena pastikan bubble masuk dalam circle tu. Okey, seterusnya step 5. Lepas bubble dah masuk, kita akan set bubble panjang pula. Dia ada bubble yang kedua. Dia panggil bar bubble. Bubble ni pun kena masuk. Ini lebih jelas lagi esok lah, kita akan buat praktikal dia. Akhir sekali, fokus lah pada objek yang kita nak ukur tu. Dia sama juga macam kompas, dia ada kanta fokus, dia ada skru pun fokus, dia ada skru untuk crosshair ataupun target. Bagi jelas, kalau kelabu dia bagi jelas pada objek, bergantung kepada jarak objek. Inilah ukur dia. Animation of color light focus crosshair using the IP focal object using focusing screw. Parallax ni sebenarnya dan secara teori kita panggil parallax. Parallax ni sebenarnya adalah kabur.
Kalau kita tengok dalam teleskop tu, awak kan buat dalam kompas kan, kita tengok dalam teleskop, kadang-kadang kita nampak objek yang kita nak tengok tu dia kabur. So kita akan gunakan screw focus untuk pastikan objek tu nampak jelas. Yang kabur tu dipanggil parallax. Panggil ketidaktepatan. So elimination of parallax, hapuskan parallax. Hapuskan parallax, adjust je lah screw tu bagi jelas. Ini aksesori-aksesori lain yang membantu dalam mendiri siap alat. Ini dipanggil pelambap ataupun batu ladung. Biasa orang Melayu panggil batu ladung. Pelambap ataupun apa nama dia satu lagi. Tak ingatlah saya. Okey, ada soalan tak dekat ni? Tak ada, Cik. Okey, ni contoh tanda-tanda sempadan yang biasa kerja-kerja ukur dia melibatkan kerja-kerja mengukur ni lah. Kat mana kita nak pasang alat teodolite tu, ni kat atas tanda-tanda ni lah. Ni dipanggil batu sempadan. Contoh-contoh batu sempadan. Contoh ada yang besi, ada yang batu bulat, ada yang batu empat segi. Awak jumpa orang-orang yang bekerja sebagai juruukur ataupun orang yang ukur sempadan ni, dia orang biasalah tengok benda-benda ni. Dan juga tanda-tanda untuk membuat kerja-kerja mengukur. Biasa kita panggil sama ada nama dia PICAD ataupun PEG. PEG. Biasa dalam kayu, ada dalam bentuk kayu macam ni kat bawah ni. Yang kat atas, yang gambar belah kiri atas ni, dia ada satu tanda atas tanah. Dalam tanda tu sebenarnya ada paku di atas ni. Dan yang panjang ni hanya dia punya petunjuk sahaja. Petunjuk ni maksudnya dia punya signage saja. So yang panjang ni kegunaan dia adalah kalau kita berada dalam jarak yang jauh, kita tahu kat sini ada satu point. Macam tu lah. So nak tanam dia pun dia ajar kaedah dia. Dia tanam lurus, tak boleh tanam sengit ni, tak betul lah. So kena tanam lurus. Nanti untuk amali awak esok tak pakai kayu, awak pakai paku je. Pakai paku macam ni je. Gambar belah kiri tengah tu. Ini set alat. Antara lain-lain peralatan yang boleh dibawa ketika kerja-kerja luar untuk teodolite, ada hammer untuk ketuk paku, payung jika perlu, hujan tak berhenti kena pakai payung lah. Kemudian pakai PPE kalau perlu, tengok pada lokasi kerja, kalau kerja kawasan kereta api ke kawasan-kawasan kilang dan sebagainya, kena pakai lah uniform. Makanan lah, sekarang tak boleh lah bulan puasa kan. Biasa kalau hari biasa, hari tak puasa, buatlah bekal sikit. Sebab kalau kita dah masuk mengukur satu kawasan tu, terutama kawasan-kawasan yang inaccessible, kawasan-kawasan yang kenderaan tak boleh masuk, kita kena jalan kaki pergi ke tempat mengukur tu. Seperti kawasan hutan, kawasan tasik-tasik yang pedalaman, kereta tak boleh masuk, kita kena jalan kaki, kena hiking, bawa segala alat semua ni, pikul, bawa pergi ke tempat kerja. Kena bawa makanan sekali, kalau tidak bulur lah awak buat kerja 3-4 jam, betul lapar. Okey, ada apa-apa nak tanya? Semua orang macam mana? Semua dah tidur ke? Ada nak tanya apa-apa tak? Okey, Filbook ni nanti kemudian saya akan tunjukkan awak apa yang akan kita buat esok. So, saya tutup.
Dia akan share bahasa Melayu. Okey. Keluar tak slide bahasa Melayu dekat awak punya Luar tu. screen? Alright. So esok awak akan buat kerja-kerja dipanggil Trabas Teodolite. Minggu sebelum ni awak dah buat Trabas Kompas. So untuk esok awak akan buat Trabas Teodolite. So kaedahnya lebih kurang sama, cuma awak akan gunakan kaedah yang berbeza. Dan satu lagi dalam Kompas, buat dia senang awak buat 5 stesen. Untuk Trabas Teodolite esok, awak buat 3 stesen saja. So jarak antara stesen ke stesen, kalau dalam Kompas saya tak buat 5 stesen, setiap stesen jaraknya 4 meter. Untuk Teodolite ni dia besar sikit, awak kena ambil 25 meter. 25 meter ataupun sekitar lah, 24 pun boleh, 26, 27 pun boleh. So esok bahagikan kelas awak kepada 2 grup saja. So berapa total 18 orang kan, so 9 orang lah satu grup. Betul? Betul ke? Cik ulang balik. Kat mana? Ulang bahagian mana tu? Tak clear eh? Okey, untuk esok kelas awak ada 18 orang. So bagi kepada 2 grup besar. Campur pun tak apa, tapi kena ada 2 grup. Sebab esok dia akan bagi awak 2 set alat saja. So 2 set alat untuk awak guna. Teodolite. Awak akan buat 3 stesen. Di mana jarak di antara stesen adalah 25 meter. 25 meter lebih kurang lah. Lebih tak apa, kurang tak apa. So awak akan buat stesen A, stesen B, stesen C. Kemudian awak akan ambil bacaan apa sama lebih kurang macam Kompas juga. Awak akan pasang alat di stesen A, baca A ke C dan baca A ke B. Lepas tu pindah stesen ke B, baca B ke A, baca B ke C. Kemudian pindah stesen C, baca C ke B, baca C ke A. Lebih kurang macam Kompas lah, ni saya tunjuk cara ni. So ni nanti awak baca, korang sudah mendaftar, ni sudah terangkan tadi. Okey, ni pun nanti awak baca. Ini teori ya, ciri binaan Trabas. So kita akan gunakan bearing, sebab alat Teodolite ni dia tak sama macam Kompas, dia tak tunjuk arah utara kat kita. Alat Teodolite atau total station ni kita yang kena tentukan di mana arah utara. So kita kena set kat manakah bearing 0 darjah 0 minit dia. Kalau Kompas tak apa, dia ada jarum, dia tunjuk arah utara kat mana. So kita boleh set 0 ke situ. Tapi untuk Teodolite ni dia tak ada. Kita yang kena set. Okay, cara merekod, dia kena baca 2 kali. Contohlah, ni contoh awak punya Teodolite ataupun total station ni, Teodolite awak ada 3 poin. Poin 1, poin 2, poin 3. Okey, boleh dengar ke? Saya cakap panjang-panjang lah, awak tak dengar. Boleh cik. Ya, okey. Okey, kita ada 3 poin. Session 1, session 2, session 3. Alat Teodolite pasang di session 2. So dalam awak punya form ataupun borang pembukuan awak, kita kena tulis macam ni. 2 di tengah-tengah, atas session 1, bawah session 3. So kita tahu alat di session 2. So datum ni adalah bearing yang kita set. Kalau masa amalia akan guna 0 darjah 0 minit lah. Yang kita set datum ni, satu nilai yang untuk kita guna untuk mula kerja.
Nilai berapa pun tak apa. Tapi esok awak guna kosong je, senang. So awak akan set 2 ke 1 ni, 2 ke 1 bagi kosong. Set baca. Set baca, yang set ni kita letak kat satu ni. Kemudian kita akan baca berapakah sudut susunan 1 ke 3. Baca sudut dia. So 2 ke 3 ni set dia ni bacaan dia ditulis dalam ruangan 3 ni. Set kosong. Kemudian 2 ke 1 kita dah set. Kemudian kita baca 2 ke 3. Kemudian seterusnya kita kena tukar kepada penyelang kanan. Nanti esok saya akan tunjuk cara tukar penyelang kanan. Jarak kita ambil nanti jarak dan sudut buka. Kemudian baca penyelang kanan, kena baca balik 2 ke 1. Baca juga 2 ke 3. So bila dah ada, kita semak jarak dia. Kita kena kira purata. Saya nak kira purata, esoklah saya tunjuk kat ni. Susah nak tunjuk. Ini garisan 675, ini terabas terbuka contoh. Bagi garisan 6 ke 7 dibaca 137 40 30. Yang baca ni orang tetap. Sepatutnya dibaca, apa yang betul ialah 1741 30. So beza 1 minit dalam 5 session ni. Itu 2, 3, 4, 5 dan 6. Session 2, session 3, session 4, session 5, session 6. So 1 minit ni bahagilah 5. So 1 minit bahagi 5 bermaksud 20 sorry 10 saat, 12 saat per station. Kebetulan dia tambah semua 12 saat. Macam kompas lah yang terang itu. Nanti awak tengoklah pelan-pelan nota ni. Ini contoh buku kerja luar. Dulu sebelum saya tugas sebagai pensyarah politeknik, hari-hari saya menghadap orang ni bekerja sebagai guru. Inilah kerja-kerja. Nampak stesen 1, set kedua baca ketiga, kemudian pindah stesen 3, set ke 1 baca ke 4, kemudian pindah stesen 4, set ketiga baca ke 5. Ini semua maklumat yang dicerap. Okey, ini pelarasan terabas. Ini nanti kita akan masuk kemudian lah. Kiraan detik lipat. Nanti saya rasa saya dah bagi nota ni pada awak. So nanti awak baca lah. Awak baca, sambil baca tu pegang kalkulator. Kalau ada kiraan, try kira tengok dapat tak. Ini contoh kiraan ni. Okey. Ada apa soalan nak tanya? Hello everybody. Ya, teruskan. Teruskan. Kalau macam nak kira latih dengan lipat tu? Okey, latih lipat ni adalah garisan, latitude dan longitude bagi sesuatu stesen. Dia menggunakan bearing dan jarak. So, nanti dalam nota ni dia ada formula yang kita guna untuk guna lipat. So, katalah titik dia ni, bearing dia 67 darjah, 30 minit, 30 saat. Jarak dia 38 minit, 38.678 meter. So, bearing dan jarak ni dia ada garisan latitude dan garisan longitude.
Secara kira dia jarak 38.678 darab dengan kos untuk bearing ni. Dapatlah latih. Untuk lipat jarak darab dengan sin untuk bearing ni. Dapatlah lipat. So latitude dia 14.796 macam meter lah, tapi sebenarnya dia bukan kiri macam mana yang biru ni 14.796, yang merah ni, yang panjang ni 35.735. Itulah dia latih dan lipat. Okey, tapi tak apa, nanti yang ni saya boleh terangkan dekat awak kemudian dalam kelas-kelas yang akan datang. Untuk yang hari ni ada tak apa-apa lagi yang tak faham? Terima kasih kepada yang tanya tadi. So, pelajar lain, pelajar perempuan, ada apa-apa soalan nak tanya? Awak punya kompas macam mana? Dah cemerlang lah awak kira. Dia punya solusi tarikan tempatan. Setakat ni awak guna keadaan dia ada 3 situasi kan. Satu bezaan 180, dua atau lebih bezaan 180, ataupun langsung tak ada bezaan 180. So awak boleh kalau masih tak clear, awak boleh refer pada video dalam YouTube yang saya bagi awak. Ada tak saya pass kat awak video kuliah? Ada kan? Awak boleh tengok dalam tu balik. Dan kalau masih tak boleh juga, awak boleh privately PM saya lah. Google Microsoft Teams dengan saya ke, nak Zoom ke, Google Meet ke, boleh untuk tanya. Sebab kita tak boleh jumpa kan. Telefon ke. Ya boleh lah. Ini nanti lipat nanti kemudian lah. Sebab dia panjang ni kiraan ni. Kiraan ni apa juga ni. Tapi seronok belajar dia. Dia macam kompas juga. Dia kiraan step by step. Kita akan dapat terus hasil. Ada apa nak tanya lagi? Ya. Okay. Macam mana, ada apa nak tanya tak? Tak ada. Nanti awak buka lah dalam ni. Boleh saya lipat Kat lah. bawah. Dalam nota saya yang terpampar di skrin ni, nampak tak? Filbook. Nampak. Awak boleh rujuk. Bawah tu saya ada bagi link. Kalau awak buka, sekejap saya check balik. Ada lagi ke website? Ya. Ni. Saya share skrin saya lah dekat awak. Kalau kopi ni, kopi. Paste. Ini nota lama bahasa Melayu.
penonton yang saya bagi kat awak ni bahasa Inggeris. Ni adalah antara dalam bahasa Melayu dia. Nanti awak baca lah kelas terabas. Ini cara buat amali, cara buat praktikal. Awak download lah nanti. Panjang ni untuk saya. Panjang. Kebetulan ni tak payahlah. Ini tak masuk dalam awak punya syllabus. Ini masuk terabas ni. Kalau cukup masa boleh buat 5 stesen, tapi sebab masa tak cukup, esok buat 3 je lah stesen. 1, 2, 3, 4, 5, patah balik 1. So buat 3 je. Okey, ada soalan tak? Kemudian ini ada YouTube channel ni. Copy. Paste. Ni Polisa semua. Kita tengok macam mana cara nak si perempuan. Okey. Ni pula masih bersama saya ke? Ada je. Semua orang senyum je, tak ada nak tanya apa-apa. Alamak, blog dah ditutup. Blog ni tak ada. Blog dah kena tutup. Nanti awak boleh buat carian dalam Facebook, ada tak silap saya. Facebook Juruukur Tanah ni. Boleh tengok banyak gambar-gambar dengan share kerja ukur. Kalau apa nak tanya? Tak, nanti kita masuk kemudian. Okey. So, saya nak ingatkan awak supaya isi attendance. Dengan meeting chat ni ada attendance. Dan kita akan berjumpa lagi esok lah, insyaAllah. Kalau tak ada apa, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan boleh bersurai. Terima kasih, Cik. Thank you, sir. Terima kasih, Cik.